ini Allah Taala izinkan kita untuk bertemu sekali lagi, berhimpun sekali lagi untuk belajar asas namu dan sorof untuk kita memahami ayat suci Al-Quran. Jadi insya-Allah Ustaz doakan tuan-tuan direzekikan ilmu ini, mudah-mudahan insya-Allah dengan syarat tuan-tuan kena bersungguh-sungguh lah. Setakat hari ini, setakat pagi ini bersungguh-sungguh ke ataupun masih lagi sungguh-sungguh Ustaz. Sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Sebab ilmu ini dia akan dimiliki oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bukan orang-orang yang cuba-cuba, try, tengok-tengoklah dulu, tengok macam mana. Kalau okey, I join lah. Kalau tak okey, I tak join lah. Demi I join, I tak join, jawab dia tak boleh. Dia kena bulatkan hati. Aku macam mana pun, aku nak boleh ilmu ni. Tekad Ustaz. Aku nak bertekad sungguh-sungguh, aku nak boleh ilmu ni sebab aku nak faham Al-Quran. Jadi bila bertekad macam tu, insya-Allah ada kesungguhan dalam diri. Okay, Ustaz tanya lagi, macam mana sekarang ini bersungguh-sungguh ke ataupun macam mana? Sungguh-sungguh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi nak faham ayat Quran kita mengaji daripada asas yang kita belajar semalam, iaitu tentang pengenalan isim, pengenalan tanda-tanda isim. Kita dah belajar semalam. Dan boleh ingat lagi ke ataupun dah sama-sama dah baru sehari ni? Ingat. Ingat insya-Allah Ustaz. InsyaAllah ingat. Pakai Ustaz. Baru je pakai. Baik, isim itu adalah kata nama. Ustaz bising. Kalau kita ambil tu. Okey, saya switch off dulu ya sebab ganggu kawan-kawan semua, saya switch off dulu ya. Okey. Nanti siapa nak bercakap nanti boleh unmute. Baik, isim itu adalah kata nama. Ustaz dah sebut semalam, nama macam-macam, nama makhluk Allah di langit, makhluk Allah di bumi. Termasuklah nama-nama ala-ala, nama-nama bilangan-bilangan, nama-nama warna, nama-nama apa pun. Semua tu ada sebutan dalam bahasa Arab, semua itu adalah isim. Termasuklah sebutan kanan, kiri, atas, bawah. Ada perkataan bahasa Arab, perkataan itu adalah isim. Jadi isim ni banyak jenis. Termasuk juga isim ni adalah isim dhamir. Macam kita baca Quran, kita jumpa perkataan hum, perkataan kum, perkataan ha, perkataan hi. Yang bergabung dengan perkataan Arab tu, yang ujung-ujung itu adalah isim dhamir. Itu pun isim. So maknanya isim ni adalah satu perbahasan yang luas, yang banyak dia punya pecahan dia. Jadi saya harap tuan-tuan boleh kenal lah apa maksud isim ni. Semalam kita bincang tanda isim, iaitulah ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya. Tak, semalam saya diamanahkan untuk meringkaskan apa Ustaz ajar semalam. Boleh tak saya ringkaskan sebab ni amanah? Boleh. Amanah kepada ketua semalam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mulakan dengan kata kunci dalam bahasa Arab. Yang penting salah satunya ialah isim yang kita belajar semalam lah. Dan semalam Ustaz bagi beberapa tanda untuk kita mengenal isim. Dan isim tanda je ialah satunya ia dimulai dengan alif lam. So apabila sesuatu perkataan itu ada alif lam, itulah isim. So, Ustaz bagi contoh semalam al-sama. Sebab alif lam as-sama. Macam wal asri tu ada alif lam, itulah isim. So tanda kedua dalam isim ialah tanda perkataan itu, kalimah itu ada tanwin di akhir perkataan. Jadi kita bagi contoh semalam hudan dalam surah Al-Baqarah dan apa? Ialah yang ada tanda isim lah, tanda depan, baris atas atau baris bawah atau baris depan. Dan betul. Tanda ketiga adalah huruf jar di depan isim tu, atau huruf jar atau huruf khafat. Itu macam contoh Ustaz bagi huruf jar, Ustaz bagi sini min,
macam minas samai. Min tu Betul. adalah huruf jar dan diikuti dengan isim as-samai. Ustaz Betul. dia bagi contoh minal masjidi. Lepas tu minal baiti. Lepas tu satu lagi huruf jar yang Ustaz bagi contoh semalam ialah ila. Jadi ila isuki, and then an munkar, lepas tu an nafsi, dan satu lagi kita nak kenal huruf jar selain pada huruf isim. Satunya ada huruf jar dan huruf jar ini membariskan huruf isim. Jadi macam minal masjidi. Ya, Itu dah betul. semalam yang saya recap lah, yang saya recall sebab amanah orang lah semalam. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Padan. Syukur, terima kasih ya. Nama apa tu yang Ustaz tak tahu? Hawa. Saya daripada Melaka ni Ustaz. Okey, baik. Terima kasih alhamdulillah. Sekarang ada kat Melaka? Ada kat Melaka sejak PKP Masya balik Allah. kampung. Jauh. Terima kasih kerana ikuti. Terima kasih. Jadi itulah sebuah sikit ringkasan yang kita belajar semalam. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Arab semualah peserta muslim-muslim yang lain yang ikuti dapat faham macam itulah dan dapat buat ringkasan macam tu dan nota-nota kita tu kita boleh faham macam yang disebut tadi. Alhamdulillah. Okey, kalau macam tu Ustaz terus pada perbahasan sekarang yang Ustaz tulis kat depan tu ini sebagai target kita iaitu kita nak memahami Al-Quran. Jadi Ustaz ada tulis satu contoh ayat Al-Quran dipetik daripada surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Al-Mulk. 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 Ustaz tulis tu tak ada baris, boleh baca ke? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa azizul. Masya-Allah. Kita hafal insya-Allah boleh lah. Alhamdulillah. Itu maknanya memang selalu baca tu sampai boleh baca perkataan yang tak ada baris. Sebenarnya target kita memanglah kita nak baca ayat Quran sehingga kita tahu makna, dan paling istimewanya kalau kita boleh baca ayat Quran yang tak ada baris pun kita boleh baca. Contoh macam dekat depan ni sekarang ni Ustaz tulis ayat Quran yang tak ada baris. Sekarang cabaran kita dekat ayat Quran ni apa dia? Tak ada baris dan kita nak tahu makna. Itu dua cabaran sekarang kita sedang menguji kemudian kita. Buat tengok lah. Tapi bagi yang kita dah hafal selalu, dah baca selalu, insya-Allah boleh ya. Cuba baca Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wal azizul ghafur. Sekali lagi. Habis lepas tu dia sambung sendiri ya. Cuba ikut satu nanti saya nak test. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Satu-satu kan. Ayat Quran ni dipetik daripada surah Al-Mulk ayat kedua. Nak sambung je. Saja tulis tak ada baris Sambung dalam satu page. untuk menguji tahap bacaan kita. Okey, dalam ayat ini ada perbahasan nahwu dan saraf yang kita mengaji. Contohnya pada perkataan allazi boleh dengar suara Ustaz? Tak jauh sini. Dengar? Kurang dengar, kurang jelas Ustaz. Kurang jelas. Tak kena dekat tu. Okey. Boleh nampak? Ya. Okey. Allazi ni dia panggil isim. Yang kita baca semalam ni, kita baca semalam allazi isim. Sebab ada alif lam. Alif lam tulisan. Khalaqa ni ini yang kita belum belajar lagi, iaitu fi'il. Ini fi'il.
Yang kita belajar lagi, cuma Ustaz sebut dulu ni. Okey. Al-mauta, ada apa ni? Al-mauta. Isim. Tim. Sebab ada alif, Alif lam. alif Lam. lam. Sebab ada alif lam. Okey, sebab ada alif lam. Wal hayata ni perkataan apa? Perkataan Alif lam. Isim. isim sebab ada alif lam. Jadi kita nak belajar kan? Ulang balik. Allazi ni ada alif lam, isim. Isim. Walaupun ni fi'il dulu belajar. Ini ada alif lam, isim. Isim. Tim. Wal hayata ada alif lam, itu isim. Sim. Dia berdua. Lam ni dia berlaku takdir pada istilah. Dia berdua tu supaya tak mencuba. Ini fi'il. Lam ni ta'lil. Tak boleh tinggi. Ini dipanggil isim. Ini isim. Ini isim apa ni? Isim Domir. Domir. Ayyukum. Yang mana-mana. Ini isim domir. Kum. Isim domir. Ahsanu ni panggil ini disebut dalam bahasa Arab. Dia termasuk isim tak? Isim tafdil. Ini tinggi lagi. Jangan kuat. Cuma sekarang ni kita tahu bahawa ini isim tafdil. Sebab tu terjemah dia yang terlebih elok. Yang terlebih elok. Ayyukum ahsanu. Mana-mana di antara kamu yang terlebih elok. Amalan. Apa? Wa huwa. Huwa ni apa ni? Huwa ni isim. Domir. Isim domir. Dia termasuk isim juga. Sekarang kita nak fokus isim dulu. Kita tak mau campur yang lain lagi. Di Al-Aziz ada tentang. Perkataan ni perkataan ni isim. Tim. Al-Ghafur ada isim. Isim. Jadi pada ayat yang Ustaz tulis ni ada beberapa kalimat isim. Tu. Dia kenal isim ada alif lam, alladhi dipanggil isim. Dalam apa ni perbahasan nama dia sebut isim mausul. Tulis. Isim mausul. Betul. Alladhi adalah isim mausul. Wakili. Dia termasuk dalam kategori isim mausul. Ya. Sebab tu diterjemah mana yang ataupun kalau ayat ni allazi khalaqa mana Tuhan yang Tak boleh terangkan tak yang isim mausul tu apa dia dalam bahasa Melayu? dia nama untuk penyambung. Oh, terima kasih. Perkataan untuk penyambung. Sebab tu terjemah yang. Dia isim mewakili dia kata. Ustaz Ya, betul. Isim mewakili ya. Betul. Allazi ni kebiasaannya ada di tengah-tengah. Jadi dia menghubungkan ayat sebelum dengan ayat selepas. Biasanya. Tapi sekarang ni ada di mula-mula. Maka dia juga dipanggil disebut pakai isim mausul. Jadi Allazi di sini kita terjemah Tuhan yang. Khalaqa. Nampak kita dah pergi pada makna. Khalaqa mencipta. Tuhan yang telah mencipta sebab fi'il khalaqa fi'il madhi. Kita tulis. Tapi yang ni tak mau faham banyak-banyak ni sebab dia bahagian fi'il. Ini adalah fi'il. Bari tak nak Ustaz tak nak latih tuan-tuan puan supaya cekak baca perkataan yang tak ada baris. Okey. Khalaqa mana fi'il? Maksudnya telah cipta. Al-mauta. Al-mauta ni isim iaitu makna mati. Al-mauta. Okay. Tuhan yang mencipta mati wal hayata dan mencipta kehidupan. Ataupun kita terjemah Tuhan yang menjadikan mati dan Tuhan yang menjadikan hidup. Al-mauta ni apa? Sim. Al-hayata ni pun sim. Yang kena satu-satu lah. Liyabluwakum. Liyabluwakum lam ni dipanggil lam li ta'lil. Ini sikit lah. Lam li ta'lil. Boleh sikit kamera tak nampak Ustaz. Lam li ta'lil
Okey. Supaya. Betul jelas ya. Litaklil. Lam tu huruf lam saja makna litaklil. Litaklil maksudnya supaya. Sebab tu terjemahannya liyabluwakum, supaya ia mencuba sekalian kamu. Kum tu mana kamu? Kum adalah isim dhamir. Kum adalah isim apa? Dhamir. Kita pakai isim tapi isim dhamir. Ini nama Ustaz ya? Dia nama. Dia kategori isim. Dia ganti nama. Yang ni belum tulis. Yang ni yang tu ni dia PN. PN. Mengaji nama seorang ni dia macam mengaji tajwid juga. Tajwid ni setiap kataan kita kena tahu. Ini ikhfa, idgham, izhar. Itu mengaji tajwid. Setiap kataan dia ada nama-nama hukum tajwid dia. Mengaji nama seorang pun macam tu juga. Boleh faham kan? Jadi setiap perkataan tu ada nama-nama dia. Okey. Liyabluwakum li tu lam li ta'lil. Li ta'lil bermaksud supaya. Liyabluwakum supaya mencuba sekalian kamu ayyukum. Ayyukum. Kalau tak baik, ada sedang ayyukum kan. Mana-mana di antara kamu dia termasuk isim. Ayu ni isim, kata isim. Kum isim. Kum kita tahu isim dhamir kan. Isim dhamir. Ayyukum. Kum tu ada isim dhamir. Ahsanun tadi Ustaz sebut apa? Isim apa? Yang tadi. Isim tafdil. Ada catat ke ada ingat je tu? Catat. Alhamdulillah. Yang tu yang Ustaz. Dia catat. Dia dengar sekali betul dia tangkap. Macam nak. Ahsanun dia panggil isim tafdil. Dia termasuk isim juga, tapi kataannya macam fi'il. Bentuknya macam fi'il, tapi dia adalah isim tafdil. Apa maksud isim tafdil? Isim yang bermaksud lebih. Isim yang bermaksud lebih. Perkataan sama macam dia, macam akbar. Allahu akbar. Cuba terjemah Allahu akbar. Allah besar. Dan Haji Rohan kata kita nak mengaji Nahwu Sarah ni, kita nak bagi boleh terjemah bacaan solat kita, boleh terjemah wirid kita, boleh terjemah doa kita. Ni kita sedang melangkah ke arah tu. Tapi perlahan-lahan Ustaz nak bagi insya-Allah. Okey, contoh Allahu akbar. Apa maksud dia? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Akbar tu dia isim tafdil. Masya-Allah kan? Yang kita sebut Allahu Akbar, Allah terlebih besar, Allah terlebih hebat, Allah terlebih sempurna. Akbar tu adalah isim tafdil. Sama macam ahsanu sama. Sebab tu terjemah dia Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah terlebih besar, Allah terlebih hebat, terlebih sempurna. Sangat-sangat sempurna. Itu maksudnya isim tafdil. Boleh faham tak? Lagi satu contoh lain macam kita sebut ya akramal akramin, wahai Tuhan yang terlebih mulia. Akramah terlebih mulia. Tuhan yang tersangat mulia, terlebih mulia. Perkataan akramah. Perkataan yang sama macam asalan tadi yang pertama Ustaz sebut apa? Apa dia tadi? Akbar kan? Akbar. Lagi satu lagi. Akramah. Sama. Jadi dua perkataan ni sama macam ahsan sama. Semuanya adalah isim tafdil. Isim tafdil. Apa maksud isim tafdil? Isim tafdil ni ialah nama untuk kelebihan. Diterjemah untuk lebih.
Kalau ahsanu terlebih elok. Terlebih elok, terlebih sempurna. Kalau akbara terlebih besar, terlebih mulia, terlebih hebat. Kalau akrama terlebih Mulia. mulia, terlebih mulia, terlebih dihormati. Macam tu. Jadi kita nak terjemah tu mengikut makna asal lah, mana asal. Akbara kan besar, karama kan mulia. Jadi bila ada akbara terlebih besar, akrama terlebih mulia, ahsanu terlebih elok. Pernah dengar tak orang sebut afdal? Ya. Afdal. Kan? Afdal apa maksud afdal? Lebih. Afdal. Afdal sendiri makna terlebih lah. Terlebih. Afdal maknanya terlebih. Yang afdal, al-fadil kan. Okay. Afdal ni sama lafaz dia macam akbara, afdala. Okay. Kita boleh samakan keadaan itu. Sama. Afdala ni sama macam akbara. Kalau akbara ni terjemah terlebih besar, akrama terjemah terlebih mulia. Kalau afdala terjemah dia terlebih afdal, macam itulah. Terlebih afdal. Terjemah dengan perkataan tu balik. Okey, selesai. Jadi ahsanu ni adalah isi tafdil. Contoh-contoh yang lain, Ustaz tulis akbaro, akrama, afdal. Okey. Amalan. Amalan ni perkataan apa? Amalan. Sebab ada baris tanwin, kan? Sebab ada baris tanwin, Isim juga. ini adalah perkataan isim. Ini pun isim. Okey. Yang ni dah tulis ya, sabar nama. Nampak dah penuh. Okey. Okey. Huwa ni panggil apa huwa? Isim domir. Isim domir ni maksudnya ganti nama. Isim mana nama, domir maknanya yang tersembunyi, yang terselindung. Itu domir. Domir maksudnya yang terselindung, yang tersembunyi, yang tersirat. Sebab tu isim domir, nama yang tersembunyi. Cuba tengok terjemahan dia. Wa huwa dan dialah. Siapa dia tu? Allah. Yang tersembunyi pada maksud huwa tu adalah kita fokus kepada Allah. Wa huwa dan dialah. Jadi dalam fikiran kita, dalam pemahaman kita, dia tu adalah Allah. Wa huwal azizu. Aziz ini kataan apa ni? Kataan ini Isim. isim. Sebab ada alif lam. Al-Ghafur kataan apa? Isim juga. Isim sebab ada alif lam. Cuma perkataan isim ni dia tak boleh berhimpun dua tanda. Contohnya kalau ada alif lam, dia tak boleh baca dia tak boleh baca zul. Dia tak boleh baca dengan dua tanda run. Kita tengok dalam surah Al-Mulk. Dia tak boleh kumpul dua tanda. Dia mesti satu. Cuba tuan-tuan perhatikan. Dia mesti satu. Maksud Ustaz, cuba perhatikan. Maksud Ustaz, bila ada alif lam, tentu di hujungnya baca dengan zu. Betul tak? Bila ada alif lam, baca dengan ru saja. Dia tak boleh dua-dua tanda ada. Alif lam pun ada, tanwin pun ada, tak boleh. Oh, salah satu lah. Dia mesti ada salah satu saja. Dalam satu kalimah. Tapi kalau ada huruf jar di sebelum itu bukan kalimah, satu kalimah, itu kalimah lain. Cuma dia ada di situ. Contoh macam ni. Contoh. Kita kata minal madrasah. Ini pun tanda isim.
Ini pun tanda isim. Ada dua tanda isim. Tadi Ustaz kata tak boleh sekarang ni. Boleh sebab dia berasingan. Ini kalimah lain. Ini kalimah lain. Jadi dia berasingan. Bila berasingan, ini tidak menjadi masalah. Walaupun ada dua tanda isim. Yang tak bolehnya ialah ada satu kalimah ada dua tanda. Alif lam pun ada, tanwin pun ada, tak boleh. Dia kena berasingan. Dia kena ada salah satu dia tanda. Okey. Okey, kita dah kaji dah tentang ni nama-nama kalimah. Cuba ulang balik daripada atas. Al-lazi tu panggil apa? Isim mausul. Mausul. Apa makna isim mausul? Menyambung ayat. Menyambung ayat. Okey. Terjemahannya apa tadi? Tuhan Panjang. Tuhan yang. Okey. Khalaqa tu panggil kataan apa? Fi'il. Fi'il. Fi'il madhi lah, fi'il madhi. Khalaqa mana cipta, telah cipta. Fi'il apa yang kita bahas macam. Al-mauta. Al-mauta perkataan ni isim ada alif lam. Al-mauta mana mati. Okey. Wal hayata wa adalah wa ataf. Ustaz ni boleh dia. Wa ni adalah wa ataf. Wa ataf. Ataf ni maksudnya huruf untuk menghubung cakap, menghubung kalam. Wa ataf adalah huruf untuk menghubung kalam atau menghubung cerita. Kalau tak ada huruf ataf, susah nak faham ni. Sebab tu ada huruf ataf, huruf wa ni dia macam menghubung cerita sebelum dengan selepas. Tuhan kata, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang telah mencipta mati dan mencipta hidup. Dan tu yang pengikat ayat yang sebelum tu. Dia menghubungkan cerita sebelum dengan selepas. Jadi allazi Tuhan yang khalaqa telah mencipta al-mauta hayatan yabluwakum ayyukum dan mencipta. Mana kataan dan mencipta tu? Sebab itu wa apa? Bila wa apa dia kena kaitkan dengan ayat sebelum. Dan telah mencipta hidup. Okey. Al-mauta isim wal hayata wa tu'ataf. Al-hayata isim liyabluwakum. Fi'il. Lam. Fi'il. Lam dan lam. Lam itu li ta'lil. Li ta'lil. Lam makna supaya. Ya, lam li ta'lil. Yang ni bukan lam huruf jar. Kalau lam huruf jar dia kena baca dengan baris bawah. Kataan selepas tu huruf jar. Tapi yang ni lam li ta'lil. Lam li ta'lil tak apa. Dia makna supaya. Dia berluakum supaya mencuba. Mencuba kum kamu. Ya belu tu adalah fi'il. Kum adalah isim maf'ul. Isim domir. Ustaz dekat handphone sebab orang nak bagi dengan kuat. Sebab tu Ustaz dekat depan tapi tak dengar jelas kan. Okey. Ustaz kena ada alat ni. Nanti tak lengkap lagi. Baik. Kum itu adalah isim domir. Isim domir yang berhubung dengan perkataan fi'il. Kalau saya nak tanya, liyabluwakum tu ada berapa kalimah? Iya, berdua. Ada Tiga. Ada tiga. Lam satu kalimah, walaupun satu huruf tapi dikira satu kalimah sebab dia ada makna dia. Lam makna apa tadi? Bagi. Supaya. Bukan lam makna bagi. Lam bagi tu lam bil milki. Kan? Lam milik. Lam makna bagi baru lam huruf jar. Tapi kalau lam ta'lil, lam makna supaya. Okey. Perkataan kedua, ya belum. Ya belum. Perkataan ketiga,
Perkataan ketiga, pada ayat itu ada 3 perkataan, ada 3 kalimah. Supaya mencuba sekalian kamu, ayyukum, ada berapa kalimah? Ayyukum. 2. 2 kalimah. Ayyu 1. Ayyu 1. Kum, kalimah kedua. Ayyukum. Bila gabung, ayyukum. Kenapa tadi tak sambung? Yang dia dua kum tak sambung. Kum tu tak boleh sambung. Wa dengan kaf mana boleh sambung. Kalau ayyukum, dia dengan kaf boleh sambung tak? Dengan kau boleh. Ya dengan kaf semua tu dia sambung. Sebab tu domir pun kena tengok juga mana boleh sambung, mana yang tak boleh sambung. Yang dengan kaf boleh sambung tu dia jadi ayyukum. Kalau asingkan ayyu, lepas tu kum kalau asingkan. Mana-mana di antara kamu, itu maksudnya. Ia berluakum supaya mencuba sekalian kamu, ayyukum, mana-mana di antara kamu, ahsanu, yang terlebih apa tadi? Yang terlebih baik ataupun yang terlebih elok, yang terlebih sempurna. Ustaz bagi 3 makna tapi maksud yang sama. Yang terlebih baik, yang terlebih elok, yang terlebih sempurna, amalan, nisbah amalan. Nisbah amalan. Wa huwa, itu dah tahu istilah tafdil, amalan di isim sebagai tanwin. Wa huwa, wa di sini dia bukan wa ataf, masya-Allah. Bukan semestinya wa tu wa ataf. Kalau tadi wa ataf, yang ni wa juga tapi bukan wa ataf. Ini wa untuk buat permulaan, dia panggil wa istinaf. Semalam tak dah bagi kan wa istinaf? Belum. Okey, kita dapat baru kan? Wow. Ini minta maaf guna merah apa? Istinaf. Istinaf. Sebutannya istinaf. Tak ulang lagi. Istinaf. Istiqnaf. Ejaan dia hamzah, sin, ta, hamzah, nun, alif, fa. Istinaf. Ni waw ni. Bukan wa apa, bukan wa jama, bukan wa bukan. Dia wa istinaf. Apa maksud wa istinaf? Kecuali. Untuk apa? Pengecualian. Permulaan ayat baru. Ada permulaan ayat baru. Kalau yang pengecualian tu itu istisna yang semalam Ustaz bagi kan? Ya. Kalau masih ingat lagi alhamdulillah. Kalau istisna ini apa tadi? Istisna kalau istisna apa dah? Istisna yang pengecualian. Itu pengecualian. Itu pada perkataan illa. Illa tu istisna. Itu macam kita sebut la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Illa yang ada pada perkataan illallah tu istisna, pengecualian. Ataupun yang kita baca Quran banyak-banyak tu jumpa perkataan illa, semua tu istisna yang Ustaz ajar tu, pengecualian. Tapi yang ni adalah waw istinaf. Agak-agak tertukar dah dua-dua tu. Ustaz agak sangat jangan tertukar lah. Istinaf untuk waw, istisna untuk illa. Hari ni jangan tertukar lah. Nanti tertukar jenuh. Ustaz ulang balik. Waw istinaf. Istinaf ni maksudnya waw untuk permulaan, untuk cerita yang baru, untuk perbahasan yang baru. Satu Allah minta perkataan wa dan dialah. Wa itu adalah huwa itu adalah isim dhamir. Apa maksud isim dhamir tadi Ustaz sebut? Ganti nama. Ganti nama tersembunyi. Ya, ganti nama yang tersembunyi. Alhamdulillah. Ganti nama yang tersembunyi. Huwa di sini dia punya rujukannya apa dia? Allah. Allah.
Huwa ni ganti nama kepada Allah, iaitu dalam cerita sini, dalam cerita ayat ni adalah kita rujuk kepada Allah. Wa huwa, dan dialah Allah Al-Azizu, yang maha gagah, Al-Ghafur, yang maha pengampun. Hari ni berapa orang mengaji ya? Ustaz tak nampak ramai. 44. 44. Masya-Allah, ramai tu. Alhamdulillah. Kat skrin Ustaz nampak Tuan Haji Yazid dengan isteri, kemudian Tuan Haji Kamsiah, Allah. Lepas tu dengar suara cikgu, dengar suara Haji Rozia. Yang ni Ustaz tak tahu ada tak ada. 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 Masya-Allah. Alhamdulillah tak lari lagi. Alhamdulillah. Masih bersemangat ke masih macam mana? Semangat. InsyaAllah. Ada. Pak, kita mute bila nak Tuan cakap. Haji Kita mute Ustaz bila nak cakap aja baru buka. Okey, baik. Alhamdulillah. Tak apa. Yang wow tu dua-dua tu maksud dia sama Ustaz ya? Wa mana tadi? Yang wal haya dan al-maut wal haya dan wa huwa tu, wow tu maksud dia sama, dia satu huruf tu ada satu maksud dia. Dia makna sama tapi maksud yang saya kata tu ataf dengan istinaf tu lain pemahaman dia. Okey. Kalau waw yang dekat wal haya tu mana dan. Kalau waw dekat wa huwa mana dan juga, tapi dan untuk permulaan cerita. Yang tadi wal haya tu untuk kaitan cerita sebelum tu, nama dia wa ataf. Okey. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi selesai ayat pertama. Sampai kita kaji ayat hadis. Aku tak balang. Tak balang. Hello, kita ambil gambar kan yang Ustaz tulis tu kan. Lupa nak ambil gambar. Recorded. It's recorded. Okay. Ada rekod. Kita pergi pada kajian kita yang berikutnya ayat Quran juga, sebab kita fokus kita nak tahu makna Quran dan juga makna-makna zikir kita dan sebagainya. Lepas tu kita kena shortcut. Okay, ayat yang berikutnya Ustaz pilih daripada surah Jumaah. Jadi Ustaz harap sangat kita semua ni kena tekun dan kena sabar, kena pujuk hati, aku mesti boleh bahasa Arab. Aku mesti boleh bahasa Arab. Kena macam ni. Selalu cakap pada hati, aku mesti boleh bahasa Arab. Ustaz pilih surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Tuan-tuan boleh buka Quran ayat 9. Surah Al-Jumu'ah. Surah berapa Ustaz? Buku surat. Surah 554. 554. Terima kasih. Surah Al-Jumu'ah buka surat 554 ayat nombor 9. Ustaz sengaja tulis tak ada baris sebab kita nak latih supaya kita catat sendiri dan kita cuba fahami makna dia. Nampak? Oh, nanti tak adjust kamera tu. Nanti saya adjust. Ustaz, saya nak tanya boleh? Boleh. Semalam kita belajar, Ustaz kata kita ada 9 huruf jar. Kita baru belajar 3. Saya rasa kita elok habiskan 9 dulu baru kita pergi pada ayat, sebab rasa macam tergantung lah Ustaz, kita baru belajar 3 je. Ya, memang Ustaz target lepas ni Ustaz nak pergi pada yang tu. Lepas ni. Okey. Yang ringkas je, lepas tu Ustaz pergi tu. Okey, terima kasih.
Fas'au. Selepas ni Ustaz bagi yang tiga lagi. Fas'au, tiga. Iqrillah. Wazarul. Panjang itu. Zalikum. Wai. Ulakum. In kuntum ta'lamun. Okey. Yang ni tak diteringkahnya, tapi tak bagi yang tergantung. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya. Cuba baca 1 2 ulang. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu Idza nudiya. ya Idza nudiya lis-salati lis-salati min yaumil jum'ati Jumaat. fas'au ila dzikrillah wazarul bai zalikum itu dalam Quran. Tuan-tuan kalau ada Quran tengok baris dia. Ustaz cerita secara ringkas, tak uraian macam tadilah. Secara ringkas aja. Ustaz tolong. Lepas ni Ustaz nak sambung yang 3 huruf-huruf jelas sikit. Kalau saya baca yang tu cuba. Fas'au Ustaz Fas'au. Oh, fas'au. Jadi saya tak nampak dia punya tu lah. Macam macam fas'au kalau ada alif tu ya, fas'au. Okey. Saya nampak macam fas'au, saya bacalah. Kalau saya tak nampak tu fas'au ila fas'au. Ada Quran di tepi, ada Quran di tepi. Okey. Cuba baca di atas. Ya ayyuhallazi iza nudiya lis-salah yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wazarul bai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Boleh. Tuan-tuan baca di Quran ke baca di tulisan Ustaz? Baca di tulisan Ustaz. Masya-Allah, hebat. Saya nampaknya fas'au tu saya baca fas'au. Oh, fas'au. Dia fas'au. Masa saya nampak itu sebab ada alif tu, jadi selalunya kalau ada alif kita baca fa kan dua. Kan? Di situ dia panggil hamzah wasal, dia kena masuk terus. Itu perbahasan tajwid, dia panggil hamzah wasal. Okey, kalau baca di tulisan Ustaz, maknanya memang hebat. Tuan-tuan boleh baca ayat Quran yang tak ada baris. Masya-Allah. Siapa yang tengok tulisan Ustaz tak boleh baca apa terkedu nak baca macam mana ni, baris tak ada ni. Tapi Ustaz yakin insya-Allah satu hari nanti bila dah lama-lama belajar ni, insya-Allah dia boleh baca tanpa baris. Yang tak biasa saya nampak tu nudia tu Ustaz. Macam tadi nudia tu. Macam kita rasa boleh baca nudi kan? Secara ringkas sebab masa kita dah ni, secara ringkas. Pukul 9 kita mesti. 9 malam pagi Ia ni dipanggil disebut sebagai harfun nida. Harfun Ia disebut harfun nida.
Huruf seruan. Seruan. Dia dipanggil harful nida, huruf seruan. Sebab tu terjemah dia wahai. Wahai. Ya ayuni. Wahai. Boleh tak Ustaz? Ayuni dia bagi. Isim lah, ayuni isim. Wahai ni dia bagi isim juga. Isim domir. Isim domir. Domir kan. Biasa kalau hari isim domir muannas kan muzakkar. Adalah isim domir muannas. Bahasa Arab kalau isim domir yang macam ni ini untuk muannas. Kalau hi itu muzakkar. Ya harfunika usulu pada wahai isim domir alladhi jadi kita nak belajar pada isim apa? Isim mausul. Okey, dah ingat dah alhamdulillah. Ini dah lekat. Mausul. Amanu. Amanu. Ni isim. Dia campur dengan waw ni, waw jam. Waw jamak. Jamak. Dia campur dengan waw jamak ni. Kataan jamak lah kita boleh. Jamak sini. Beriman. Ada waw. Ada waw. Waw di sini adalah waw jamak hanya. Waw jamak. Waw jamak. Apabila okey, amanu ni sebenarnya kata fi'il. Fi'il campur dengan waw jamak. Jadi amanu mereka-mereka yang beriman. Amanu adalah kataan istilah fi'il yang campur dengan waw jamak. Jadi terjemahan mereka-mereka yang beriman. Iza ini adalah dia bagi huruf. Iza ni huruf. Iza ni bagi huruf. Dia kategori huruf. Sebab tu dalam Quran atau dalam hadis Nabi dalam bahasa Arab dia berputar antara 3 unsur tadi. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Dia berputar yang tu je. Kita boleh terangkan setiap kata dasar untuk setiap perkataan tak Ustaz? Kata dasar yang mana? Contohnya tadi kan al-mauta tu kan. Jadi kata sebesar kata dasar sebenarnya maut tu kan. Ya betul. Oh buat huruf. aman. Itu yang mula tadi kan. Tak apa perlahan. Kalau yang tadi ayat tadi yang kita Ustaz dah faham tu, yang kata dasar dia macam Tuan Haji sebutlah. Okay, kalau yang ni kata dasar dia amanah. Okey, tengok sini. Nu dia ni maksudnya ni fi'il. Ni fi'il. Sebab ada nun. Nun ni menandakan fi'il. Dia Ini salah ni huruf. Ni lah huruf jar. Ini adalah huruf jar kena baca dengan ti. Di salati. Solat. Di salati maksudnya bagi solat. Ataupun untuk solat. Tak terjemah oleh kawan. Wahai yang mana-mana orang-orang yang beriman. Wahai yang mana-mana orang-orang yang beriman. Iza apabila nudia diseru, dipanggil, diajak Untuk solat. Lis salati untuk solat. Bagi solat untuk solat. Min hujah. Mi yaumil jumu'ati. Ada baris jumu'ati. Pada hari Jumaat fas'au. Mi tadi hujah. Yaumi ni adalah kata apa?
Isim. Isim. Yaumi adalah isim. Al-Jum'ati adalah Isim. isim juga sebab ada apa? Alif lam. Fas'au. Cuba tengok. Fas'au. 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 Maka dalam bersegera. Fas'au bagian dalam bersegera. Ila zikrillah, kepada minati Allah. Jadi ini dia panggil fi'il. Ini fi'il amar. Fi'il apa? Fi'il amar ni masuk ayat perintah, ayat surat. Fas'au, maka dalam bersegera sekalian kamu. Awal ni mana kamu? Bersegeralah sekalian kamu. Bersegeralah. Ila zikrillah. Nampak? Ila zikrillah. Jadi baca dengan ri. Ila zikrillah kepada mengingati Allah. Ila kepada mengingati Allah. Wazaru. Wazaru adalah fi'il. Wazaru adalah fi'il. Al-Bai' adalah Al-Bai' apa? Isim. Isim sebab dia ada alif lam. Wazarul bai' mana? Sekalian kamu meninggalkan jual beli. Beli. Yang ni tak tulis lagi. Ilah ni jar, zikri ni dia panggil isim sebab ada ilah. Allah ni isim sebab ada alif lam. Kata dasar dia ilahun, tapi pengarang ilah ni Allah. Kata Allah asal ilahun, mana Tuhan. Bila ada alif lam, Allah. Nama bagi Tuhan yang zat wajiban wujud. Okey, jadi wadaru ni fi'il. Maksudnya adalah kamu sedang tinggal bai'ah, jual beli. Bai'ah tu isim pada alif lam. Zalikum ni dia panggil isim isyarah. Zalikum isim isyarah yang campur dengan isim dhamir. Isim isyarah dan isim dhamir. Yang demikian itu tu. Zalikum yang demikian itu khairul lakum. Khairul lakum ini ada baris khairun. Asal khairun campur dengan lam jadi khairul lakum. Ini isim sebab ada baris tanwin, asal tanwin. Jadi masuk dalam lam khairul lakum. Ini adalah perkataan ni. Kata apa khairul? Isim sebab ada baris tanwin. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Lam ni lam rujal. Masuk pada sindang ni dia tak berubah. Sindang ni tak berubah. Dia tetap macam kum. Jangan macam lakumi, tak boleh. Dia tetap lakum. Okay, lakum. Ini dipanggil insyartiyah. Ini apa? Negasan. Dapat lagi ilmu baru. Syartiyah, ilmu baru ni. Insyartiyah. Semua sebut sekali. Syartiyah. Ini tu maksudnya syartiyah. 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 In syartiyah kena terjemah dengan mana jika. In syartiyah kena terjemah mana jika. Ustaz tak tahu lah mengaji Ustaz ni jenis apa perlu daya lah. Sanggup kali ngaji ni Ustaz tanya sekali lagi. Kalau sanggup tak apa. Kalau tak sanggup Ustaz tak tahu lah. Syartiyah. Ngaji dengan Ustaz ni dia kena kumpul sikit-sikit ilmu lah. Nanti kena tengok balik nota yang dia tulis tu. Susun elok, faham balik, ingat balik. InsyaAllah. Okay, in tadi dipanggil in syartiyah, kena terjemah mana jika. Jika sebab tu, jika ni macam ayat syarat. Jika kuntum adalah kamu, kuntum tu kuntum adalah kamu. Disambung dengan dhamir kuntum. Kana.
Dia sambung dengan domain. Jika adalah kamu mengetahui. Terjemah dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu. Jika kamu mana-mana orang-orang yang beriman. Jika apabila nudia diseru, dipanggil, diajak, disolati untuk solat, daripada hari Jumaat, maka hendaklah bersegera kepada Allah wa hendaklah bersegera meninggalkan jual beli. Jual ni alhamdulillah. Masya-Allah. Sekejap ya Ustaz ada dekat lah. Wa tu ni wa ataf. Wa ataf ni maksudnya apa? Penyambung cerita sebelum dengan selepas. Itu ataf. Dia macam penyambung cerita sebelum dan selepas. Sebab tu Ustaz terjemah fas'au ila, maka dalam bersegera ila zikrillah, kepada mengingati Allah dan bersegera. Sebab sebelum dan bersegeralah kamu sedang kamu wazarul bai dan bersegera kamu meninggalkan jual beli. Jadi hari Jumaat bila azan tu dah kena tinggalkan jual beli. Jangan duk haram. Lepas tu dia haram jadi hukum haram. Siapa jual beli lagi haram. Okey, tu bab fiqh, tak malah bincang bab fiqh. Saya cuma bincang tentang ayat ni, bersegera meninggalkan jual beli pada Jumaat. Dan yang itu bukan kisah tadi tu, khairul lakum, lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika sekalian kamu isyartiyah ta'lamun, mengetahui. Itulah nak tahu bahasa Arab, nak tahu mana Quran. Ta'lamun tu jawab syarat lah ya. Betul. Terima kasih. Ingatkan Ustaz. In kuntum, jika sekalian kamu, ta'lamun tu dia panggil jawab bagi syarat in tadi. Setiap in syartiyah dia ada jawab dia. Jawab di sini adalah ta'lamun. Dan yang terakhir yang tak 5 minit untuk sambung sekejap. Syartiyah. Rehat kami dah dengan pening-pening. Siapa yang rasa pening? Tak pening Ustaz. Tak pening? Pening Ustaz. Tinggi sangat rasanya. Sebab sebab tak biasa dengar lagi dengan yang apa semua perkataan yang Ustaz cakap tu. Ya. Bila kita mula rasa pening, mula rasa terfikir, itu sebenarnya proses ilmu sedang masuk sebenarnya. Amin. Kita dah mula memikir macam mana sebab apa ni, apa benda ni. Sebenarnya itu proses ilmu sedang masuk. Nak identify tu pun tak tahu macam mana nak identify ataf dengan tu lagi satu tu pun tak tahu lagi. Okey, kita nak ringkaskan masa yang tadi sambungan huruf jar. Apa dia yang semalam ni? Last Balan. An. Ila. An. Last kali an. An. Ila an. Okey, hari ni ala. Ala kita kata alal. Baca macam mana? Alal ardi. Kalau kita baca tanpa baris, kita waqaf gitu je. Maknanya kita belum mahir lagi. Cuba lengkapkan baris. Alal ardi. Alal ardi. Sebab ada ada huruf Ujar. Huruf jar ni kita hanya mengkasrahkan dari kata Balik bawah. Jika ni mana ni? Sif.
Baca dengan bi sebab ada ala. Ala itu maksudnya apa? Di atas bumi. Di atas bumi atau ke atas bumi. Allah turunkan air hujan ke atas bumi. Yang kedua. Kita kedua. Tak ada ni. Bagi juga. Tengok dalam Quran boleh, dalam Quran. Contoh Allah yang ada ya. Tengok mana-mana surah ada lepas tu kata apa selepas tu? Ala sururim marfu'ah. Baik, cantik. Terus abang lah ada. Okey. Ada sururim marfu'ah. Masya-Allah. Sururim marfu'ah. Okey. Bila ada tanda mesti huruf akhir di mana huruf akhir? Ra mesti baca dengan ala sururi marfu'ah maknanya marfu'ah maknanya diangkat ke atas sururi sururi maksudnya tilam kan kaki tilam sari mana tilam kan tilam kan kaki mana yang diangkat. Ini cerita dalam syurga ni, orang dapat nikmat dalam syurga. Bagi hamparan tidur, tidak ganti. Itu pergi datang dengan tanpa kita angkat, tanpa dia nak tidur, tilam datang tidur. Kita nak makan datang. Ini cerita syurga. Betul tak? Ala sururi. Ala, berapa ala? Rujar. Rujar. Dah kenal sangat dah. Bila ada rujar, perkataan ni perkataan apa ni? Perkataan sim. Ini tanda sim. Ini tanda sim. Marfu'an. Ada yang diangkat. Kata dasar dia ialah rafa'a. Ni. Mim rafa'a. Kata dasar dia itu rafa'a. Rafa'a maksudnya angkat. Marfu'atin yang diangkat. Nanti kita akan ngaji tentang kata dasar. Kita fokus pada kata dasar. Ini Ustaz, cuma selit sikit ya. Ala sururim marfu'ah di atas, tak salah sururim ni mana tilam atau katil. Tilam. Marfu'ah yang diangkat. Dicerita dalam syurga lah, nikmat dalam syurga. Okey, dah dapat 2 contoh. Satu contoh lagi. Ala azwajihim. Baik, cantik. Ala azwajihim. Okey, ada orang cakap tinggi sangat tu aku tak tahu. Ada azwajihim. Bila ada tanda huruf akhir azwajihim. Ya. Huruf akhir mana ada huruf akhir? Azwa. Huruf akhir mana huruf akhir? Him. Ji. Huruf akhir ji. Sebab tu baca ji sebab ada Allah. Kalau kita asingkan azwaji. Kalau kita asingkan jadi begini. Azwaji. Kalau kita asingkan. Ya. Tapi oleh kerana digabungkan jadi azwaji. Pastikan Allah ni di ujungnya mesti baca dengan ji. Betul. Baca dengan ji. Ini adalah di sini Pamir. Allah tadi hujah, isim. Dia dibagi isim apa? Pamir. Ada azwaji di atas. Azwaji apa? Isteri mereka. Isteri mereka atau pasangan mereka. Pasangan suami isteri lah. Okey. Tentang makna itu kita ngaji tafsir. Sekarang kita nak
tahu tentang ni kaedah nausah. Ya, habis contoh. Jadi selepas Ustaz, selepas huruf jar mesti tak ada bawah Ustaz ya. Yes, Escape betul. mesti bawah. Mesti bawah tapi lihat huruf yang akhir. Yang akhir. Huruf akhir ro. Okey. Okey. Ustaz minta 3 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, lepas ada bila an ada fi. Fi last. Fi. Dari contoh kita fi. Fil jannati Ustaz Qurul. Fil jannati. Maksud apa fil jannati? Fil jannah. Fil jannati. Fi maknanya Dalam. di dalam ataupun pada. Dia ada dua maksud. Boleh terjemah di dalam. Boleh terjemah pada. Ikut sesuai maksud. Kalau fil jannati Dalam. juga atau pada syurga. Di dalam. Fil jannati. Mana huruf akhir? Jannati. Ti. Mana huruf akhir? Ta. Okey, jannati ta ni. Fil jannati di dalam syurga. Okay, contoh yang lain lah. Ustaz ada lagi lah. Boleh. Fi sudurin nas. Ya, Fi sudurin nas. Dalam dada dalam dada manusia. Okey, mana huruf akhir? Ra. Tentu baca ri. Fi sudurin. An-nas. Nasi. Jadi dia mengikut. Fi roja fi isim. Di mana? Suduri mana, Pak? Sudur. Fil laili. Sudur. Ma mana sudur? Kita nak cakap ke arah. Ustaz nak cakap arah. Hati Ustaz. Dada bukan? As-sudur bermakna dada. Dada bahasa Melayu pula. Sudur makna dada. Sebab tu disebut fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Ini surah apa ni? Surah mana ni? An-Nas. Surah An-Nas. An-Nas maksud dia apa? An-Nas? Manusia. An-Nas maksud manusia. Asal kata dasar dia nasia. Nasia mana lupa. Manusia ni asal dia lupa. Ada kisah lah, kisah kita bawah yang tu saya tak cerita. Fi yurjar suduri tu dia panggil isim sebab ada fi baca dengan ri fi sudurin nas, di dalam dada manusia. Kata dasar suduri, kata dasarnya sadrun. Sadara, 3 huruf dia. Kenapa sekarang ni dia ada waw pula? Ini maksudnya Jamak. Sebab tu terjemahan dia pada dada manusia jamak. Kalau kata dasar sadara, sadrun dada, pada dada manusia. Tapi di sini kena terjemah pada dada manusia sebab dia ada waw jamak. Banyak. Okey, waw jamak. Sekadar tu dulu untuk hari ini. Dah panjang lebar tu. Dan Ustaz nak dengar satu ringkasan daripada siapa-siapa lah yang boleh buat ringkasan secara spontan. Silakan, siapa dia buat ni? Silakan. Lepas kata buat ringkasan ni kita tutup insya-Allah. Last. Haji siapa Haji? Siapa Haji? Ringkasan. Perkataan alif tidak boleh ada. Tak dengar. Bagi dengar. Baris di bawah. Bagi dengar, Ustaz tak dengar ni. Okey. Apa dia ringkasannya? Haji Asim, kuat sikit Haji Asim kat speaker. Dapat dah. Ada tak? Huruf
Tak ada suara Haji Hasim. Suara tak keluar. Suara tak keluar. Okey, orang lain lah. Orang lain lah. Tak dengar lah dari tadi. Tak dengar. Bagi yang jelas apa? Haji Azlan boleh, Haji Azlan? Haji Azlan. Okey. Ataupun nanti pembukaan kelas yang seterusnya baru Ustaz dengar ulasan boleh Mungkin dia nak prepare dulu, nak tengok dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada. Haji Hawa Melaka. Okey, silakan. Tak, saya ni sebenarnya ulang kaji kelas Ustaz ni lagi penjelasan lah kan. Just to share lah kan, Ustaz ajar hari ni, Ustaz introduce kita beberapa huruf jar yang sambungan daripada itu ala, fi dan ala dan fi. Dan dari segi huruf jar ni dia kena isim, dia kena baris di bawah. Itu kita kena faham lah. Lepas tu Ustaz ada introduce kat kita yang ulang daripada semalam isim mausul. Macam al-ladhi tu semua penyambung. Tu isim mausul. Isim mausul macam al-ladhi. Lepas tu Ustaz introduce juga huruf waw, waw ni huruf ataf. Dan itu juga penyambung antara dua cerita. Jadi waw ni ada dua jenis yang dalam ayat surah Al-Mulk ni lah. Satu waw ataf yang penyambung dua cerita hidup dan mati. Yang lagi satu tu waw istiqnaf. Iaitu waw yang mencambungkan cerita baru. Dalam surah tu lah yang saya dapat lihat. Satu lagi yang Ustaz introduce kat kita ialah isim tafdil. Isim tafdil tu yang paling superlatif lah, yang paling lah macam ahsanu, akbar, yang paling. Lagi satu Ustaz introduce ni pun saya ulang kaji balik dah, litaklil, supaya liyabluwakum. So dalam perkataan liyabluwakum tu ada tiga kalimah lah. Li tu litaklil, supaya liyabluwakum tu is fa'il, dan kum tu isim domer. Isim domer. Satu lagi yang Ustaz introduce yang saya pun lama dah lupa ni ialah syartiyah. Supaya syarat lah, supaya perkataan in, dan setiap syarat ada jawab syarat, dan jawab syarat tu ialah tak lamun. Dan satu lagi huruf yang Ustaz introduce ialah haraf nida, ya ayyuhal ladzi. Cuma satu saya nak tanya dari segi macam al-ladzi, ya ayyuhal ladzi na amanu, ya ayyuhal ladzi, lagi idza, tu semua dari segi barisan dia tak ada ubah Ustaz ni. Al-ladzi tu dia kira mabni. Macam tu. Tetaplah itu yang saya dapat ringkas daripada. Nanti saya akan share saya punya nota-nota dulu yang saya ulang balik kaji ni, insya-Allah. Kawan-kawan lah. Okey, syukur alhamdulillah dah ada ulasan, ringkasan, dan insya-Allah semua boleh faham macam Haji Salwa, insya-Allah. Haji Hawa. Ya. Syukur. Haji Hawa Ustaz. Haji Hawa. Haji Hawa, insya-Allah. Ketua kelas ya. Tak bocam lagi, semua kita tak bocam lagi. Yang kenal tu Haji Yazid je. Dengan okey, baik. Yang lain pun kenal tapi tak kenal nama sangat. Okey, sekadar dulu pelajaran ini, insya-Allah dengan putus asa, kuatkan semangat. Kata saya mesti boleh bahasa Arab ni sebab saya nak faham Quran. InsyaAllah. Saya mesti boleh bahasa Arab sebab saya nak faham Quran. Selalu cakap kat hati ni tu, walau macam mana pun saya nak belajar juga, walaupun susah, walaupun payah, walaupun pening, saya nak belajar juga. Itu yang perlu ada pada diri. Wallahu alam, mudah-mudahan ada kebaikan dalam usaha kita ini. Mudah-mudahan kita boleh faham Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Ya Allah, kami terangkan hati kami, Allah. Terangkan hati kami, Allah. Terangkan hati kami, Allah. Agar kami memahami
bahasa Al-Quran ya Allah, ayat Quran ya Allah, terangkan hati kami ya Allah agar kami memahami pelajaran yang kami sedang lalui ini. Ya Allah, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah semangat kami untuk terus belajar untuk faham Al-Quran ya Allah. Tolonglah kami ya Allah untuk faham Al-Quran ya Allah. Selama ini kami mengaji untuk Quran, kadang-kadang kami tak faham ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk faham ayat Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.